صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, bab yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, menyempurnakan janji, yaitu menyempurnakan janji, mengerjakan segala yang disuruh. Ketiga daripada 4 tanda orang yang beragama. Ada 4 tandaan ni dinamakan orang yang beragama. Tak ada keempat-empat tanda ni hanya kalau mengaku pun mengaku sajalah beragama, bukan beragama yang sebenar. Jadi ketiga, menyempurnakan janji, iaitu menyempurnakan janji, mengerjakan segala yang disuruh. Bila kita berjanji, ialah tanda beragama adalah mengerjakan segala yang disuruh. Yang keempat, meninggalkan segala yang dilarang. Ini mau panggil orang beragama. Mengerjakan segala yang disuruh, tapi mengerjakan segala yang disuruh ni dia kata menyempurnakan janji. Mana janji kita? Kita pernah berjanji. Saya berjanji akan mengerjakan segala yang disuruh. Pernah angkat janji ikrar seumpama tu? Pernah tak? Tak pernah. Lepas tu sini kita kata menyempurnakan janji, menunaikan janji. Apa janji kitanya? Mengerjakan segala yang disuruh. Yang nak tanya ni, bila kita berjanji? Bila kita berjanji? Bila? Bila itu berjanji? Saya berjanji, saya berikrar. Gitulah. Dah. Akan mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada? Tak ada tau. Tak ada tak apa lah. Saya buat atau orang suruh. Tak ada janji apa-apa. Menunaikan janji ni, janji ketika di alam zuriat dulu, alam benih dulu. Ketika dihimpunkan segala benih-benih manusia anak Adam ni di satu tempat, kemudian Allah Ta'ala tanya di Wadi Nu'man dekat Arafah, selepas dia dikeluarkan daripada sulbi Nabi Adam AS, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah tidak ada aku ni Tuhan kamu? Maka jawab benih-benih itu, qalu bala syahidna, bahkan engkau lah Tuhan kami. Bila kita menyaksi seumpama tu, engkau Tuhan kami, makna kami akan mengerjakan segala suruhan engkau. Tapi janjian ni dia alam benih. Alam zurri dia panggil alam benih.
Maka tak ingatlah kitanya. Setengah mengatakan di antara yang ingat janjian adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab Sayyidina Ali tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu janjian di alam benar. Kemudian kita orang Islam ni, kita ada syahadah. Kita orang Islam ada syahadah. Pengakuan kita Allah Ta'ala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Bila kita naik saksi dengan sukarela, tidak ada orang yang memaksa-maksa kita, tidak ada. Kita naik saksi secara sukarela, Allah Ta'ala jua Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Ini pun adalah janjian kita. Bila kita nak saksi Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, kok mana lagi kitanya? Kita akan mengerjakan segala suruhan Allah. Sebab Allah jua Tuhan. Kalau ada 1, 2, 3 Tuhan, tu tak apalah. Suruhan satu Tuhan, kita rasa agak payah. Susah nak buat ni suruhan ni. Kita suruhan Tuhan yang kedua. Takut rengang sikit. Tidak, kita nak saksi Allah jua Tuhan. Maka berarti kita berjanji akan menurut segala perintah Allah. Sebab tak ada Allah jua Tuhan. Ini pun dipanggil janjian kita bahawa kita akan patuh kepada segala suruhan Allah yang kita nak saksi Allah jua Tuhan kita. Jadi kalau susun ayat menyempurnakan janji ni agak payah sikit nak faham. Menyempurnakan janji. Itu tandaan yang ketiga. Yang minggu lepasnya, yang kedua tu panjang sikit minggu lepas, berkaitan dengan benar qasad, benar niat, benar tujuan kita dalam kita mengerjakan ibadah, benar. Qasad kita qasad yang sidik, qasad yang benar. Apa dia qasad yang benar? Qasad yang sidiknya istiwa'uz zahir wal batin, bersamaan zahir dengan batin. Itu benarlah. Mana sama? Zahir kita buat ibadah kerana Allah perintah. Hati kita ikhlas. Kenapa? Kerana kita buat zahir tadi perintah Allah. Tujuan kita pun hati kita kerana Allah. Ini sama. Kalau zahir buat ibadat, konong-konong turut perintah Allah, tapi kenapa buat ibadat? Nak tunjuk kat orang. Itu bohong dia panggil. Itu bohong. Dipanggil orang yang ada ciri-ciri sifat nifak, sifat pura-pura. Menzahirkan ibadah, tapi tujuan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak nifak munafik tu dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu orang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ini orang nifak ni orang yang berpura-pura, menzahirkan taat, buat perintah Allah, tapi tujuan bukan kerana Allah. Dia panggil apa ni? Berpura-pura. Orang ni bukan orang yang benar, orang yang sidik, tapi orang yang kazib, orang yang dusta. Yang mana dusta? Di antara tandaan orang yang nifak, orang yang berpura-pura. Orang yang tak baik, luar dengan dalamnya tak sama. Luar buat taat, tapi dalamnya tidak taat. Riak, ujub, takabur, maksiat, haram, dosa besar. Dalam keadaan rupa zahirnya buat baik. Maka panggil tidak benar qasad. Hak benar qasadnya samalah. Zahir buat kerja agama, hati kerana agama. Kalau zahir buat kerja dunia, hati tujuan dunia, okeylah. Itu zahir pekerjaan dunia. Tujuannya adalah kerana dunia, okeylah. Tetapi kalaulah buat pekerjaan ibadat taat, tapi hatinya bukan kerana Allah, atau panggil apa tu? Panggil tidak benar. Tabahkan, kalaulah zahirnya kerjaan dunia, qasadnya akhirat, boleh pahala suku sakat pula waktunya. Tetapi kalaulah kerjaan dunia, tujuannya tujuan dunia, tak ada apa-apa. Sebab itu kerja dunia. Buat comel-comel, ukiran comel-comel, biar orang tengok kenal, orang pun kata molek,
orang pun nak beli. Itulah tujuan kita ni buat comel-comel. Biar laku. Biar laku. Tujuan kita ni nak jadi nak dapat untung banyak. Buat comel-comel nak dapat untung banyak biar ramai orang beli. Tujuan dunia. Tu kerja dunia. Tujuan dunia sedang molek barunya. Tapi kalau dia pusing ke akhirat pula, biar laku molek, boleh infak perjalanan agama, tu boleh pahala suku zakat lah pulaknya. Tapi benda agama, buat molek-molek, solat comel-comel, ngaji Quran comel-comel. Kerja agama ni. Kok tadi buat kerjaan dunia tu, nak nega nak apa. Ini semayang comel-comel, ngaji Quran comel-comel, tujuannya apa? Tujuan nak dapat dunia. Tu. Orang panggil tak benar kosak. Dunia ni umum lah. Nak dapat pujian, sanjungan, kesenangan. Dunia ni umum. Selain daripada Allah, kita panggil dunia. Itu tandaan yang kedua. Tapi tandaan yang pertamanya, sah i'tiqad. Itu hak pertama. Pegangan yang betul, pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ni kena tekan, kena ulang-ulang. Sebab dalam bab pegangan ni, dia khatarun azim. Dalam bab pegangan. Khatarun azim. Ulama kata, innal khatara fi hadzal fanni azimun. Kerana kebimbangan pada ilmu usuluddin ni, kebimbangan yang sangat besar. Kena tekan dan kena ulang-ulang. Yang mana terkadang faham, tak faham sebenarnya. Kadang-kadang faham, tak mari soalan pelik-pelik. Mari soalan pelik-pelik, pening semula. Macam-macam pasal. Kok faham kata tu lah. Sampai masanya, dipaham kok lain. Jangan ngaji ni. Faham dia kata. Dia pun cerita. Faham kok mana? Boyak pasal lain, disebut pasal lain aja kita tukang ngajar. Pernah. Lepas dia kelas, minum air. Hak sama-sama ngaji saat ni. Fahamlah, faham. Dia pun berbincang dia terdengar. Wahok wala ni. Dia kata saya mengajar lah dia faham tu. Jauh lagi. Dia kata dia faham. Dia bincang sama-sama faham ni. Lekok jauh. Tak faham kena-kena. Kalau dia kata tak faham, ustaz cuba royak mula ustaz tengah-tengah minum air ni. Lain. Dia kata faham. Dia pun cakap sama hak faham ni. Faham kok lain. Sama-sama hanggut pulaknya. Hak sama-sama faham. Nak kata gua ni. Macam-macam pasal ni. Saya tekan bab akidah ni lama dah. Macam-macam pasal hak jumpanya. Mengaku faham, dia faham kok lain. Hak dengar sampai masa kediam, tak faham-faham pun. Macam-macam. Ada orang faham, tapi jangan duduk tekan-tekan, duduk soal-soal benda pelik-pelik. Dia pun pening ada kat balas tu. Mana dia faham secara secara kalau tak ada gangguan tu okeylah. Kalau orang tanya jawab pelik-pelik, dia tu garu kepala. Dah kata faham. Mana mari pelik-pelik tak pening kepala lah kitanya. Tak pening kepala. Cuma kita nak tolong cerita tu tak retilah. Tapi kita tak pening dah. Soal balas mana pun, itu akalang dah tu, tak kena soalan dia tu. Tapi akalang tolong ceritalah, tak pandai nak cerita. Tapi kita dah terpengaruh dah dengan akalang karut tu. Cukup lagi yang kita. Tapi kalau mari soalan pelik-pelik yang main dengan logik akal, dengan kita pun kita balas tu juga. Mari nak mikir nak tanya balas tu juga, tapi tak tertanya, tak keluar pertanyaan. Kata tak lepas jugalah. Dia kadang-kadang saya dulu lagi dah bab persoalan pegang ni banyak. Cuma kadang-kadang saya tak cerita sebab pusing, takut cerita dia punya soalan tu hak tu kan dengar ni pening juga kitanya. Soalan tu soalan yang yalah, dia main akal. Main akal ni soalan tu kiranya kalau kita pakai akal juga dia nyakut. Dia jadi nak selarah, nak jadi sama.
Sebab itulah akalan Mu'tazilah yang berpegang dengan akidah terpesong. Walaupun Mu'tazilah dia kata tidak tolak Quran hadis, tapi Mu'tazilah yang terpesong ni dia lebih cenderung kepada tahsinul aqli, logik akal. Jadi logik akal Mu'tazilah ni memang dalam kitab-kitab tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah, hak besar-besar mereka akan datang lengkap dengan alasan-alasan akal Mu'tazilah. Yang mana saya tak berani nak cerita hak akalan Mu'tazilah ni. Saya cerita satu-satu contoh gitu je. Tapi nak cerita banyak dia punya akalan dia berlapis-lapis akalan dia. Contoh berkaitan dengan ketentuan yang jahat. Walaupun ketentuan yang jahat itu jelas-jelas di rukun iman yang ke-6. Tak soal dah situnya. Hadis Jibril alaihissalam, hadis dipanggil umul hadis itu. Hak Jibril tanya Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, cerita akan aku apa di Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Ni hadis panjang ni. Hadis riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni. Dia panggil umul hadis ni. Kita Fatihah dia panggil umul Quran, induk kepada Al-Quran. Hadis Jibril dia panggil umul hadis, induk kepada hadis. Yang mana umul Quran Fatihah ni semua satu Quran terkandung di bawah makna Fatihah. Umul hadis, induk hadis ni semua hak ada di Nabi terkandung di dalam hadis Jibril. Yang mana dalam hadis Jibril cukup terang hak rukun iman yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik dan jahat terang-terang di tajuk rukun iman yang ke-6. Tapi Mu'tazilah tolak. Dia tolak walaupun terang-terang dalam hadis hadis Jibril. Sebab apa? Dia tak terima akal, dia pakai logik akal dan dia ada beberapa dia punya alasan, dia bertindih-tindih dia punya alasan. Kenapa mereka Mu'tazilah menolak ketentuan jahat daripada Allah? Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih perkara jahat. Tapi Allah tidak menentu, Allah tidak menetap. Yang saya biasa guna je punya alasan satu je lah. Dia alasan jadi zoling Tuhan. Tapi alasan Mu'tazilah bukan hanya satu. Dia ada 2, 3, 4 alasan. Kenapa Mu'tazilah menafikan ketentuan perkara jahat daripada Allah. Tapi alasan jahat lain itu memang takut orang ambil alasan tu. Takut orang makan dengan alasan yang logik akal. Yang saya ambil ni satu je biasa saya ceritanya. Kalau Allah menentukan perkara jahat, maka berlakulah. Kita buatlah Allah nentu. Masya Allah kan. Perkara yang Allah nentu itu yang akan berlaku. Kalau sampai masa berlaku, siapa yang kena hukum? Kita yang kena hukum. Dah aci ke gitu? Tak aci lah. Macam zoling Tuhan. Tuhan zoling ke tak? Tak. Tuhan tak nentulah benda jahat. Pakai akal dia. Itu Mu'tazilah. Saya pernah sebut hak diskusi. Dia panggil apa? Wacana. Pemikiran. Reformis dia panggil. Reformis ni apa? Pembaharuan ke apa? Reformis mana pembaharuan. Dia panggil wacana pemikiran reformis. Yang mana program tu diatur oleh NGO yang nama Islami. Tapi dikenali NGO ni liberal. Tapi ada nama Islami. Kemudian di antara ahli panel dalam program tersebut di kalangan NGO lain pula, tapi Islamik juga, dan dikenali kira-kira orang yang agama, boleh mengarang, menulis buku usrah sendiri, orang yang bijak pandai, orang yang cendekiawan Islam, orang yang minat agama tapi latar belakangnya bukan latar belakang agama, mengaji Amerika, mengaji London, tapi mereka memang NGO nama Islami. Ada buku usrah sendiri dan dia punya grup mereka ni memang bawa kerja agama di kalangan ahli panel wacana. Jadi pengurusi tu, dia bukan pengurusi lah, macam kita kata sebagai tuan rumah.
Dia akan ada ucapan dia. Sebab yang menganjur tu terang-terang dalam ucapan penganjur tu, maknanya kita kena bangkit kepada akidah Mu'tazilah yang ada di awal Islam. Sebab awal Islam ni gemilang. Gemilang Islam di awal Islam. Kenapa? Kerana pemikiran Mu'tazilah. Sekarang ni kita mundur, dia kata kerana tak pakar aliran Mu'tazilah. Kena kembali kepada akidah Mu'tazilah. Akidah dia kata keimanan mesti dibina atas tonggak akal pemikiran. Logik akal intelektual dia kata. Secara terang-terang. Yang mana Tuhan yang adil ni menjadikan kita mempunyai daya ikhtiar sendiri, yang mana kita yang memilih sendiri. Itulah Tuhan Maha Adil. Bukan Tuhan yang memilih perkara buruk berlaku kita dihukum, Tuhan tak adil. Kalau Tuhan adilnya, Tuhan beri kita keupayaan memilih sendiri. Ni. Balik kepada akidah Mu'tazilah. Adapun akidah Asy'ariyah, dia pun kata akidah Asy'ariyah begam. Mana tu kena buang, kena tolak. Kenapa? Kena pakai rasional. Kena pakai logik akal. Manusia yang memilih sendiri, manusia yang melakukan perbuatan sendiri. Itu Tuhan Maha Adil. Tuhan tidak bersifat diktator. Ini akalan dia. Secara terang-terang. Dan ucapan ni ada dalam YouTube. Ucapan. Sebab wacana dibuat tu secara live. Wacana tu secara live. Secara terbuka. Dia, akidah ahli sunnah ni, kebekuan intelektual dia panggil. Beku. Cerita bab pegangan, sampai setakat ni je. Jangan soal, beku. Tak cerdik dia kata. Kita kena soal. Biar logik di akal kita. Keimanan kena bina atas logik akal. Tapi dia sebut terang-terang. Kena kembali pada akidah Mu'tazilah. Tak ada apa-apa tindakan pun. Dan ahli panel kata ada buku usulah tu pun senyum saja. Walaupun dahi nampak lekang, hitam. Sebab apa? Sebab latar belakang agama tidak ada. Hanya minat kepada agama. Latar belakang agama tidak ada. Maka bila kawan tu, tuan rumah lah dia panggil, ucapan alu-aluan tu, secara terang-terang. Kembali kepada akidah Mu'tazilah. Sebut nama Mu'tazilah. Bayangkan. Dikir ahli sunnah ni kepercayaan yang salah. Yang berpegang bahawa apa yang berlaku di dunia ni Tuhan letak belaka dah. Ikhtiar kita ni umpama satu ilusi saja. Tu semua salah belaka tu. Ikhtiar pilihan mutlak kita. Ahli sunnah pilihan kita terikat di bawah ketentuan dan perbuatan. Jadi ikhtiar kita ni macam ilusi sahaja. Ini semua salah. Tapi tak ada apa-apa pun. Selesai. Walaupun secara sebut nama benar. Setengah bawa ajaran salah Mu'tazilah. Tapi tak sebutlah nama Mu'tazilah. Ini sebut nama terang-terang supaya balik kepada akidah Mu'tazilah. Akidah Asy'ariyah ni akidah yang salah. Dah Tuhan letak belaka. Tuhan macam diktator pula dah. Kan? Mana kita kalau duduk dalam majlis seumpama tu? Hangguk ke dah? Hangguk ke iling? Iling ni pula, iling tambuh ada. Iling balik belah ada. Kalau hak angguk tu, tu makan lah. Kalau hak iling tu, iling karuk dia ni. Ataupun iling, pening aku ni sekali gitu, kali gini. Iling macam-macam beseng pula. Mana lagi? Sebab tu saya mengajar bab qada dan qada ni. Segala-gala beribu kali dah. Segala-gala. Hangguk. Segala-gala. Kata kena faham molek sini ni. Kalau tak faham sini, kita hurah kot depan kat lagi bolong. Okey. Ya, faham. Lepas hurah, ustaz ni mengajar. Mula-mula dia cerita kita faham. Bila dia cerita banyak-banyak kita tak faham. Tak faham mula-mula lagi. Tak sedut bohong .
Sebab apa? Sebab kita cerita banyak-banyak, sambung tu, nak pindah tu merangkak, bukan pindah cepat-cepat. Merangkak nak pindah tu. Merangkak. Wajib orang dengar sebelum nak pindah. Kalau pindah dia tak faham umbi. Cuma dia kata dia faham, dia tak faham. Kalau kita contohlah bab fiqh mudah. Bab fiqh biasa faham. Tapi ada juga bab fiqh. Saya biasa buat macam satu buat tajuk khusus. Macam dulu saya pernah buat muwafiq masbuk. Dia punya takrih dia, kemudian dia punya masalah panjang. Dia takrih. Muwafiq apa takrih dia, masbuk apa takrih. Duduk main situ tu pada habis masa separuh masa duduk main. Faham tak ni takrih ni? Muwafiq takrih dia dapat masa. Masbuk takrih tak dapat masa. Dapat masa, ingat baik, bukan dapat baca. Masbuk tak sempat masa, bukan tak sempat baca. Faham. Mula-mula. Pergi hurap, pening. Apa ustaz ni kata tak baca tu kan? Dia pening. Takrih dia, masbuk dapat, muwafiq dapat masa. Sempat baca ke tak sempat baca tu masalah. Dapat je masa satu Fatihah, muwafiq lah. Faham tak? Faham. Ya, faham. Kita nak alih ni, alih. Pergi pada persoalannya, tu imam baca surah pendek. Kita baca patah separuh, imam rokok. Muwafiq. Ustaz muwafiq kat mana pula? Kan tak dang baca tu kan? Dia pening lah. Ya tak dang baca, tapi masa sempat kedok. Daripada mula-mula berdiri, tu imam baca Fatihah kuat tu, dapat tak masa Fatihah? Masa tu imam baca Fatihah kuat tu, kita dapat tak masa satu Fatihah? Ni dapat ke tak dapat? Waktu imam baca satu Fatihah tu, tak dapat masa? Dapat. Muwafiq ni. Tapi kita tak baca lagi. Takkan kita nak berlawang Fatihah dengan tu imam. Tapi dapat tak masa? Dapat. Muwafiq. Tiba-tiba imam baca surah pendek. Tak sempat baca dah kita dapat masa. Muwafiq. Ni apa panggil apa ni? Muwafiq yang dapat masa tapi tak sempat baca. Lagi pula pada masalah. Mana dia ni? Maaf 2 rukun ke? Maaf 3 rukun ke? Lagi pada masalah pula. Tak faham ustaz pelik. Kau tak dah baca tu kan? Jadi kita nak mengajar pun kadang-kadang Allah. Kalau jenis budak-budak macam zaman-zaman gitulah. Kalau cikgu-cikgu zaman itu mengajar, pakai ambil pemadam kapur, pakai gandeng je. Saat ni kata faham. Dia tarik pada permasalahan, dia faham tak lain dah. Sebab apa? Dia tetap pakai hak dia. Muwafiq dang baca, masbuk tak dang baca. Punah kan tak? Jangan pakai tu, buang takrif salah tu. Jangan pakai. Tak buang-buang ni. Pada pekor benda mudah. Sama juga dengan tauhid. Faham tak? Segala-gala datang daripada ketentuan dan perbuatan. Faham ke tak? Faham. Tak bercanggah dia dalam bab tu memang segala-gala. Dalam rukuk imam ke-6, baik dan jahat. Tu tajuk rukuk imam ke-6 tu. Ikhtiar usaha tak ada dalam tajuk rukuk imam ke-6. Perkara-perkara jahat. Hak jahat takkan Tuhan juga. Tadi kata segala-gala tu faham. Kalau hak jahat bukan ketentuan Allah, kita kira hak manusia lah. Hak jin ada hak jahat, ada hak baik. Jin pun sama macam manusia. Ramai hak jahat daripada hak baik. Kita kira hak manusia. Hak Islam orang kafir. Orang Islam tak sampai 1/4. 1/5 gitu je orang Islam ni. Satu dunia ni. Mana kalau kita kata kok 3/4 lebih orang kafir. Kalau tu bukan ketentuan Tuhan, mana segala-gala hilang. Kemudian hak Islam ni pula, hak 1/4 ke 1/5 daripada ahli dunia ni, hak Islam. Hak taat dengan hak tak taat ni. Sebahagiannya taat, sebahagian tidak taat. Hak tidak taat pun bukan ketentuan Tuhan juga. Habis dah pula situnya. Hak taat pula ni, taat. Derhaka, taat, derhaka. Derhaka bukan Tuhan juga. Hak Tuhannya banyak mana? Hak baik je Tuhan. Banyak mana? Hak kafir tu habis dah.
Bukan kata tuan-tuan. Hak Islam, hak derhaka ni. Mayang bang, pondok, berjudi, minarak ni pula ni. Islam pada nama saja ni. Hukum hakam tak ada ni. Ni bukan Tuhan juga. Banyak mana dah keluar daripada segala-gala. Hak baik ni pun, hak taat ni bukan taat sepanjang masa. Ada juga taat hak gelicir. Masa gelicir bukan Tuhan. Hak Tuhan banyak mana? Hak baik je Tuhan. Banyak mana? Tadi kata segala-gala di langit, di bumi. Hak barang antara langit dan bumi. Hak besar, hak kecil, hak nampak, hak tak nampak. Segala-gala. Ya dah. Tapi perkara jahat bukan hak Tuhan. Ni payahlah. Ayah nak ikut mana? Walaha perkara jahat tu ada di tajuk rukun iman yang keenam. Untung baik, untung jahat ada di tajuk rukun iman yang keenam. Tiba-tiba terpesong juga. Nak kata kat mana? Ya, kadang-kadang mengajar okey dah. Habis kitab dah. Habis dah kitabnya. Ahli kitab lain dah. Duduk sandar dinding. Duduk surah semua. Ahli surah. Duduk sandar dinding. Kadang-kadang buah. Kadang-kadang tidur. Kadang-kadang dia khayal. Lepas tu, hak tula. Dia dengar ujung-ujung je. Tak tahu ke apa satu pun. Biasa je sebenarnya. Ngajar bab masbuk. Panjang. Hak tula orang kata. Pada tajuk lain-lain. Bicaranya lain-lain. Masalah lain-lain. Tapi dia dengar ujung-ujung tak ambil sebenarnya. Cerita bab tayamum. Allah. Hak tula. Tak habis-habis bab tayamum. Walah. Tajuk lain-lain. Mula cerita bab rukun tayamum. Cerita bab banyak hal. Tapi dah dia mari ambil ujung-ujung tayamum. Tak habis-habis. Hak tula. Sekarang boleh tak ambil sebenarnya. Orang hak balas ni. Kalau jumpa orang balas ni. Ambil stapler. Pek. Cek bibir mulut. Kalau budak-budak senang. Betul lah. Macam hak Majid Ladang. Masbuk lama mana? Lama satu buku. Hak tula. Hak tula apa? Saya dengar. Muafiq masbuk. Hak tula. Nama masbuk tak tula lah. Masalah dia banyak. Sama juga tayamum. Tayamum kan? Tajuk tayamum. Tapi tayamum ni banyak masalah. Tapi dah dia tak ambil. Sebenarnya tak ambil. Tak habis lagi. Buat tayamum gapa ni. Dia tersejik sama. Dia macam tak nak terima ilmu. Dia ilmu yang mana kita kena ambil faham, ambil tahu. Ni dia tak ambil, dia letih. Kalau ilmu mai cerita, ni pahala banyak ni, buat ni pahala banyak ni, buat ni pahala banyak ni. Kita nak dengar kan? Tapi orang ni kena ambil faham molek, kena kalau salah kena baikin molek, kena bertabat, dia tak ambil gitu. Dia kira macam kepala otak dia ni tak nak terima dah. Kalau tidur sandar, tak merah benda ni. Puas-puas dia buat, puas-puas dia tidur. Habis kita alih kita takkan hak buruk takdir Tuhan juga. Tu tepat hak mengajar tauhid saja. Habis tauhid ganti kita tak tauhid. Orang hak tetap dah. Ustaz ni mengajar hak jahat Tuhan juga. Kalau tu orang cerah-cerah tu Tuhan juga tu. Orang cerah-cerah tu nah. Jadi Tuhan redha orang cerah kalau gitu. Mana apa tu? Apa dia ambil orang mengajar dalam muka ni. Dia tak ambil sebenarnya. Tapi ada tiap minggu. Sebab dia orang surat tu. Jadi kalau segala-gala Tuhan belaka. Buat baik buruk Tuhan juga. Buruk Tuhan juga. Orang cerah tu. Jadi takdir Tuhan juga. Jadi Tuhan redha orang cerah kalau gitu. Tuhan suka orang cerah. Sebab Tuhan takdir cerah. Ni kata orang ni. Hati macam-macam. Tak sedap heran sangat. Hak mana boleh jetik tu jetik dulu. Lepas tu senyap sudah hak mana tu. Tak sebab mulut benda gitu. Dia kata dia dengar pening dah dah. Pening tu tak faham. Dengar ulang-ulang. Kalau kita faham kita senyum je. Senyum kadang-kadang jadi gong pula. Aku pandai dah tengok orang sebelah. Sebelah dah anda. Aku je pandai. Jadi gitu ada ni apa keruk dari orang sebelah tak faham ni, tak faham ni. Aku je faham. Kadang-kadang nak cakap etik. Lah ngajar cakap etik. Bunyi suara. Apa? Pandai tu pandai. Ada pandai tu. Maknanya kalau kita dengar berulang-ulang memang kita pandai, okey je. Kadang-kadang buat daurah. Mari ustaz-ustaz babu mari buat daurah. Saya ikut. Hak dia ajar. Biasa je dia ajar tu. Apa masalah? Senang je kita.
Kita dengar. Kan tak pandai lagi tu. Apa? Kalau pandai tak boleh dengar. Kalau pandai tak boleh dengar. Pandai tak pandai. Ada benda yang akan kita baru dengar. Tapi kalau kira, bawa nak ajar bak sifat 20. Hak tu barang. Barang tak barang apa? Kita ngaji gitu sedap. Sebab apa? Sebab kita faham. Pelik. Lepas tu sebut ngaji pondok ni, kalau kata alih kitab tu, nama je kitab lainnya. Benda yang dihurai, benda sama je. Tak kita kata, puas aku, hak tulis. Tak. Dia biasanya, hak banyak mulutnya orang bermasalah. Dia tak faham sebenarnya. Dia tak faham. Dia buat macam faham. Tak faham. Mula-mula dengar, faham. Lepas cerita panjang, tak faham, pening. Dia tak faham daripada awal. Yelah, segala-gala. Segala-gala jelas. Tidak ada pecah segala-gala. Lepas tu perkara jahat. Kalau mai ada Tuhan juga, kita kena hukum. Jadi balas tu. Nanya. Jadi macam Tuhan menipu lah pulaknya. Ini semua ni main akalan. Cuma kadang-kadang orang yang bertanya ni, dia timbul dia akalan, tapi dia tak pakar. Kadang-kadang orang ni dia banyak berkawan. Bila dia cakap bab pegang seumpama ni, hak kawan-kawan tidak ada asas agama tu, dia akan komen seumpama ni lah. Maka kadang-kadang orang yang bertanya ni, akalan dia ada seumpama tu, tapi dia tak pegang. Ataupun akalan tu dikemukakan oleh orang yang dicakap. Bab akidah kita ni, baik, buruk Tuhan. Buruk Tuhan tak logik misalnya. Itu timbul soalan. Lepas tu kadang-kadang apabila timbul soalan seumpama ni, orang yang tak bertanya pun, saya pun berasa gitu juga soalan. Saya baca di Masjid Abidin tu. Soalan panjang lebar, bab qadar dan qada, panjang lebar. Soalan bagus. Sebab apa bila dikemukakan soalan tu, orang pun pakat tengok soalan tu, saya pun mikir nak tanya gitu juga, tapi tak berani nak tanya. Sebalah je. Tanya bukan makna berpegang dengan akalan karut. Bukan. Mana bila tanya, dia perjelaskan hak karut tu boleh kita tepi. Gitu je. Jadi maknanya, hak tak tanya tu pun soalan tu menyakut juga. Tapi hak parahnya, bila kemuka soalan tu, saya pun jadi pening retek Dia pening pula dengan soalan tu. Dia kata dia faham tu, soalan jadi pening. Timbul masalah perkara jahat. Tapi bab segala-gala okey je, clear. Segala-gala hukum iman yang ke-6. Okey. Tapi pergi pada perkara jahat, tak cik lah gitu. Tengok hilang dah segala-gala. Dah hilang banyak mana segala-gala. Tadilah orang kafir ramai mana? Orang Islam yang tak taat ramai mana? Hak taat kadang-kadang derhaka ramai mana? Kalau hak jahat bukan datang daripada ketentuan dan perbuatan Tuhan, sebagai kecil sajalah. Kira-kira lah jahat dengan baik atas dunia ni. Sebagian besar jahat, dah hak kafir 3/4 dah. Jadi sebagian besar jahat, hak baiknya sebagian kecil saja. Mana apa? Allah menentukan sebagian kecil sahaja. Gitulah. Tak ada lah segala-gala. Tapi dah segala-gala. Tidak payah. Walahal ketentuan jahat sudah ada di tajuk rukun iman yang ke-6. Lagi pada ikhtiar dan usaha. Ikhtiar usaha tak ada di tajuk rukun yang ke-6. Tak ada betul ikhtiar usaha. Tapi sebelum nak pergi pada ikhtiar usaha, saya duk sebut sama ulama-ulama, mati di rukun iman yang ke-6 dulu. Segala-gala. Lepas tu misal dalam kitab Minhajul Abidin, yang saya baca di Masjid Minhajul Abidin, yang saya baca di Masjid Abidin, dekat tau. Kitab Minhajul Abidin, yang saya baca di Masjid Abidin. Masjid Putih tu lah. Air Abu Mula kami. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin tu, walaupun hanya terdetik di hati, qada dan qada Tuhan. Walaupun hanya berkelip mata, qada dan qada Tuhan. Kata misal kitab ni comel. Kalau terdetik hati pun qada dan qada Tuhan, berkelip mata pun qada dan qada Tuhan. Segala-gala, segala-gala. Jadi apabila pergi pada ikhtiar dan usaha, kalau terdetik hati pun qada dan qada, ikhtiar pilih hati lagi besar, lagilah qada dan qada Tuhan.
Kalau berkelip mata qada dan qada Tuhan, dak usaha kita. Lagilah qada dan qada Tuhan. Oh, kalau gitu macam tak ada apa-apalah. Kita jadi macam Jabariyah lah. Memang hakikinya Jabariyah. Dan apabila rukun iman yang keenam, segala-gala qada dan qada Tuhan, sebaliknya kita tak ada apa-apa nah. Barulah selain tak bercanggah. Kalau segala-gala qada dan qada Tuhan, kemudian hak kita pula, pilihan kita tak terikat dengan qada dan qada Tuhan, mana segala-gala? Satu. Hak Tuhan segala-gala, hak kita sendiri nak berlawan ke macam mana? Tengok siapa menang. Sebab segala-gala Tuhan ni. Segala-gala Tuhan. Dak ni pilihan kita. Lepas tu tengok jembung mana-mana kuat. Dak poin segala-gala tu apa dia sebenarnya? Poin segala tu apa dia? Jadi tak boleh nak terima. Kita tak kenal Tuhan. Kita tak kenal diri. Allah kuasa, kita hamba yang lemah. Tu kita kenal tu. Memang Allah kuasa. Kita memang hamba yang lemah. Tahu tak lemah kita tahap mana? Tahu tak lemah kita tahap mana? Nak kenal diri. Tuhan kuasa. Kuasa Tuhan tu balas mana? Kita hamba yang lemah. Lemah tu setara mana? Ini biar kenal molek. Lemah hamba, lemah, selemah-lemahnya, tak ada apa-apa. Itu lemah. Itu lemah. Tak ada. Kuasa Tuhan sekuasa-kuasanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa atas segala-gala perkara. Satu perkara je yang bukan datang dari kuasa Tuhan, dia panggil Tuhan tak kuasa dah. Terdetik di hati, bukan Tuhan yang buat. Berkelip mata, bukan Tuhan yang buat. Lemah dah panggil Tuhan seumpama tu. Kuasa Tuhan mesti umum takluknya. Mestilah fungsi kudrah Tuhan, fungsi kekuasaan Tuhan meratai semua, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, itu panggil kuasa Tuhan. Dan sebaliknya lemah hamba, makhluk lemah, bukan hamba kita je. Makhluk lemah memang lemah, tidak ada apa-apa peranan walaupun sebesar zarah. Itu lemah hamba, nak kenal diri. Tapi masalah kita tak kenal diri. Kita kira lemah kitanya, tak mampu nak menentukan ajal maut. Kita tak mau mati pun jadi mati juga, sebab kuasa Tuhan mengatasi kuasa kita. Kuasa Tuhan mengatasi kuasa kita. Ayat ni memang ada dalam kitab, tetapi kita kena faham molek sini. Apa makna kuasa Tuhan mengatasi kuasa kita? Apa makna? Sama-sama kuasa, cuma kuasa Tuhan lebih, kuasa kita ni tak lebih. Tak. Mengatasi kuasa kita, kuasa yang Tuhan letak kita, yang nama kudrah yang ada di kita tu. Kita dinamakan ada kuasa. Tu je. Tapi kuasa kita tu ada kuasa ke tak? Tak ada apa-apa. Lemah, selemah-lemahnya. Memang tak ada apa-apa. Tapi panggil kuasa sebab Tuhan sandar perbuatan ke kita dan Tuhan letak kuasa, tenaga di tubuh kita. Tapi tenaga di tubuh kita tidak ada sebarang peranan. Itu panggil kuasa Tuhan mengatasi kuasa kita. Bukan makna apa? Kuasa Tuhan lebih, kuasa kita beri kesan juga, beri bekas juga, tapi tak boleh nak lawan kuasa Tuhan. Bukan. Biar kenal diri dulu molek. Tak ada apa-apa. Cuma kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang juga, walaupun tak ada apa-apa, kita wajib berpegang di akidah. Saya ada pilihan, saya ada perbuatan, kerana banyak ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba, tapi pilihan dan perbuatan saya tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau duduk di bawah gitu tak ada apa-apa, itulah hamba tidak ada apa-apa. Apa yang berlaku di langit di bumi adalah mazhar, tempat zahir kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan dalam ayat tu kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan qadir, qadir yang amat kuasa. Mubalaghah tu kan. Yang sekuasa-kuasa,
Tidak ada satu perkara pun yang bukan datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau gitu selain Allah makhluk lemah selemah-lemahnya, tidak ada apa-apa peranan walaupun sebesar zarah. Ini kadang-kadang apa nak terima. Jadi kalau gitu kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Tak ada, memanglah tak ada segala-gala daripada Allah. Dia kena mati dari segala-gala daripada Allah. Bila segala-gala daripada Allah, maknanya apa? Tak ada benda selain daripada Allah. Gitu. Baru segala-gala. Kalau kata sebahagian besar daripada Allah, barulah. Sebahagian kecil, tu hak kita. Setakat mana hak kita? Tak ada. Segala-gala daripada Allah. Bukan sebahagian besar daripada Allah. Jadi kalau tak ada pilihan seumpama tu, seolah Jabariyah. Memang hakikinya Jabariyah. Sebab tu Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Sebab Jabariyah masih lagi tidak lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Jabariyah masih lagi tidak lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Adapun Qadariyah, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Sebab Qadariyah sudah lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Yang pertama, Qadariyah larinya perkara jahat. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Yang jelas-jelas lari daripada rukun iman yang keenam. Sebab tu setengah ulama menghukumkan Qadariyah ni kafir. Jabariyah dia tak lari daripada rukun iman yang keenam. Segala-gala. Tapi Jabariyah dihukumkan sesat kerana dia tidak berpegang dengan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Sebab dia tidak berpegang, hamba ada pilihan dan hamba ada perbuatan. Kita mengaji sampai tahap mana kita sebenarnya? Mana kalau mari soalan pelik-pelik tu okey tak? Okey tak? Ketubik atas kepala tu, tanya soal bunga tu. Ketubik macam bintang atas kepala. Tengok kata bintang atas kepala. Kan? Sebab ada kan. Dia tengok soalan tu, faham jadi tak faham soalan ni, berasa nyakut juga. Nyakutlah kalau main akalan. Main akalan jadi nyakutlah. Mana kita kena kenal diri kita molek. Memang kita tidak ada apa-apa. Jadi macam mampiri faham Jabariyah, memang hakikinya Jabariyah. Tapi ke mana pun kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Kerana banyak ayat-ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba, tapi pilihan dan perbuatan yang tak lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Dia rukun iman yang keenam ni, kalau tak lulus sini, tak ada gapo satu. Tak ada gapo satu. Orang Nabi kata, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Jikalau engkau infakkan umpama bukit Uhud ni sebuah emas. Jikalau engkau infakkan emas sebesar bukit Uhud pada jalan Allah, nescaya tidak menerima oleh Allah daripada infak kamu, sehingga kamu beriman dengan ketentuan dan perbuatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di hujung hadis itu Nabi kata bahawa apa yang Tuhan tetapkan akan menimpa kamu, maka tidak akan tersisih, dan apa yang Tuhan tidak tetapkan berlaku pada kamu, maka tidak akan berlaku pada kamu. Kalau Tuhan letak berlaku pada kamu, tak akan sisih. Kena, mesti kena. Kalau Tuhan tidak letak kepada kamu, nescaya tidak akan kena kepada kamu. Segala yang berlaku semuanya datang daripada Allah. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Jikalau engkau mati bukan atas seumpama ni, nescaya engkau akan masuk neraka. Walaupun infak ni emas seumpama besar bukit Uhud sekalipun,
Selagi tidak berpegang dengan ketentuan dan perbuatan segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala, baik buruk, dan termasuk ikhtiar usaha kita pun masuk di bawah segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Sebenarnya tak ada payah kalau dok layak akal. Tapi kita duk main sama-sama kampung ni mungkin tak timbul soalan gitu. Tapi kalau bercakap dengan orang yang intelektual, cendekiawan Islam yang tidak ada latar belakang agama, cerita bab pegangan, sebab saya biasa berhadapan dengan orang yang memang kelulusan tinggi di Amerika, London lah. Dia cerita bab dia punya perjuangan dia di NGO dia. Dia punya infak tu sampai Kemboja, Vietnam, dengan duit poket sendiri ahli jemaah. Bukan ada bantuan daripada siapa-siapa, tapi pendapatan mereka besar lah. Pendapatan mereka besar. Boh-boh belakang dia pun cerita dia punya perjuangan begitu begini. Dia ada wakil yang mulai, dia ada jemaah, dia selalu buat usrah, buat apa semua. Cerita dia punya tu dia. Memang orang-orang Fiji tu kata memang gitulah, dia ceritalah. Ceritalah perjuangan dia tu. Hebatlah. Tak tercapai lah orang bawahnya. Orang bawah bukan ada duit sangat. Dan bila cerita bab pegangan, senyap supi tak kata apa senyap lepas dia tu. Sebab tidak ada pengajian, dia hanya berusrah, dia membaca, ambil satu ayat, dia pun kupas dengan akal, lepas tu dia qiyamul lail, lepas tu dia infak, dia bantu orang Islam. Kalau infak emas seumpama bukit Uhud pun, kalau tidak beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, Allah tidak akan terima. Mungkin orang-orang cerdik pandai dia bercakap susah nak terima. Kita hamba ni tak ada apa satu. Oi. Nak gua ni. Depan mata kita daripada kecil pas ke sudah kita. Kita pilih kita buat, kita pilih kita buat, kita pilih kita buat. Tak ada apa lagi. Kita orang kafir tidak ada iman pun pilih buat juga. Kita orang Islam yang beriman dengan ketentuan Allah pun kita pilih buat juga. Tapi akidah kita hak berlaku tu semua datang dari Allah. Kira ni. Apabila berpegang segala datang Allah, kita pun tak mau pilih, tak mau buat. Lepas tu senyap duduk rasa ada balik dah gerak. Apa tu? Tak pilih tak buat apa, tak pilih tak buat apa dah. Menung situ. Dah ya. Kita nak balik kena pilih. Pilih kita nak balik dah, kelah habis dah. Lepas tu kena buat, kena bangun. Lepas tu dah kita beriman segala-gala daripada Allah. Pilih kita pun Allah yang buat. Buat kita pun Allah yang buat. Lepas tu aku tak mau buat apa-apa. Duk cacam tersenyap situ. Tu. Kena cocok obat tu. Maknanya memang kita pilih dan kita buat. Kita pilih dan kita buat. Pilihan sepanjang masa. Perbuatan kita sepanjang masa. Tapi akidah kita yang berlaku tu semuanya datang daripada Allah. Situ je bezanya. Orang kafir pilih buat. Kita orang Islam beriman pilih buat. Tapi akidah kita apa yang kita pilih, apa yang kita buat, itu semua adalah datang daripada ketentuan dan perbuatan Tuhan. Tu je beza. Bukan maknanya bila kita berpegang Allah yang menentu buat segala-gala, kita pun tak ada pilihan. Oh kalau gitu tak mau kerja, dia ingat tu je barangkali. Tu je pilihan dan perbuatan kerja je. Nyok pergi buka saji. Nyok pergi buka saji. Bukan pilihan, bukan buat. Kerja tak buat. Sebab apa? Ada benda Tuhan belaka. Tanggi makan ada pula. Mana sama je. Kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Akidah kita rukun iman yang ke-6. Segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Dan kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah tajuk rukun iman yang ke-6. Segala-gala. Situ sahaja. Itu pegang kita. Lepas tu diingatan hati langsung tak ingat Tuhan. Tu bak basirah kita gelap. Itu cerita lain. Kau sudah mikirlah tu. Kalau kita tak tercapai diingatan kita nak ingat Allah. Tu tak menjadi kewajipan kepada kita. Kita sunat sentiasa zikrillah. Ingat Allah sunat. Yang kita wajib ingat ke Tuhannya. Wajib. Masa ni nak buat gapa. Hak Tuhan wajibnya gapa. Hak Tuhan larangnya gapa. Hak tu ingatan yang wajib kepada kita.
Adapun kita nak ingat yang berlaku sesaat ni, ketentuan dan perbuatan Allah itu memang di luar keupayaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberati oleh Allah, tidak akan memberati oleh Allah akan seseorang melainkan hak mampu kita tunaikan. Bab ingatan, qada dan qada daripada Allah, itu tak mampu, tidak diwajibkan kepada kita. Tapi kalau korek di pegangan, memang rukun iman yang keenam ada di akidah kita. Tapi di ingatan kita, bangun tidur sampai kita tidur balik, aku belaka. Itu orang awam lah orang panggil. Cuma kadang-kadang mulut nak buat gapa-gapa, baca bismillah. Sudah siap, alhamdulillah. Itu je. Tapi mulut baca bismillah pun bukan ingat pun Tuhan yang menentu yang buat. Siap alhamdulillah pun, alhamdulillah siap kerja buat aku pandai. Okey. Alhamdulillah siap kerja sebab aku pandai. Aku juga. Tapi mulut katalah alhamdulillah. Itu orang awam dia panggil. Tak suruh tekan waktu tu. Bukan kata kena ingat Allah ni Allah, bukan. Itu di luar keupayaan kita. Maknanya sepanjang masa berlaku pilihan dan perbuatan ni. Kita duduk sini pilihan dan perbuatan kita. Ya. Kita duduk ni bukan perbuatan kita ni. Kalau kita tak ada perbuatan, kalau kita Tuhan tak letak kudrah, tenaga, cuba ambil orang hak terlantar, cuba kita buat dia duduk. Lekat tak duduk? Orang hak terlantar tu kan, dia terangkat dia duduk, lekat tak? Terbaliklah. Yang kita lekat duduk sebab apa? Sebab Tuhan bubuh tenaga di kita. Bila kita ada tenaga, kita boleh kekalkan duduk tidak terbalik. Tapi saat tenaga kita mengekalkan tubuh kita terbalik, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Itu je. Tapi asbab zahirnya, selagi kita ada kekuatan tak terbalik. Tuhan lakukan seumpama tu. Bukan makna bila kita ada kekuatan, Tuhan boleh tak terbalik kita. Tuhan kuasa. Tapi Tuhan melakukan waja'alna likulli syai'in sababa, tu kan? Ada asbab. Asbabnya mana? Tuhan jadikan kita terbalik, di saat yang sama Tuhan jadikan tenaga di tubuh kita. Di saat Tuhan jadikan seseorang tu terbalik, di saat tu Tuhan tarik kekuatan yang Tuhan hubung di kita. Mungkin kita ada kekuatan sekarang. Maka di saat ni Tuhan buat kita tak terbalik. Zahirnya kan ada kekuatan. Sampai masa Tuhan tarik kekuatan, tiba-tiba jadi pening nak rebok. Terbaliklah kitanya. Mana apa tu? Saat tu Tuhan tarik kekuatan yang Tuhan letak kita, dan saat tu juga Tuhan terbalikkan kita. Makna kekuatan diri kita tak bekas pun. Tapi Tuhan lakukan asbab dia seumpama tu. Tuhan susun asbab seumpama tu, Tuhan laku seumpama tu. Segala-gala. Boleh. Di surah Al-Iman kita ni, rekod ni. Faridatul Fara'i, rukun iman ke-6 terdahulunya tu, berapa tahun yang lepas, 16 siri. Sampai sekarang ada dalam YouTube. 16 siri. Lagi masuk rukun iman ke-6 nanti 32 siri. Kan? Yelah kita ni orang silih berganti. Orang silih berganti. Tapi pada masa tu saya ambil tajuk khusus. Saya ambil tajuk khusus. Mana kalau sekarang saya biasa mengajar, kita usaha saya tak pernah lucu daripada mulut. Macam di Masjid Abidin hak malam kami hak. Kita usaha tak pernah lucu di mulut. Mana kita usaha tak pernah lucu dulu. Apa ni? Kita usaha tak pernah lucu di mulut. Mana sebut semua, sebut kita usaha. Tak pernah lucu di mulut. Tapi masa saya baca 16 siri itu, tajuk itu usaha baru saya cerita. Kalau tajuk bukan itu usaha, saya tak cerita. Gitu je lah. Tapi bila masuk audio ni, kita kena sebut sama. Itu usaha takut jadi jabariah. Tapi tak lari daripada hak asal. Hukum iman segala-gala termasuk itu usaha pun duduk di bawah qada dan qada Tuhan. Sebab dalam kitab Minhaj terdetik di hati pun qada dan qada Tuhan, berkelip mata pun qada dan qada Tuhan. Tak lucu tu. Kita usaha sebut sama. Mula kelas kita usaha sebut. Nak nutup kelas kita usaha sebut, tapi kita usaha yang duduk di bawah qada dan qada Tuhan. Tiap minggu. Takut hukum iman kena tetap dah. Baik buruk segala Tuhan.
Takut itu usul ni lucu jadi Jabariyah. Takut situ. Sebut ulang. Sebab dia macam Majid Abidin tu dia live dalam radio, semua orang dengar belaka. Kita surah kita ni tak apa. Sebab kita orang dengar reti-reti, tak ada masalah mana. Tahu? Orang macam radio ni orang terdengar, kebetulan dengar. Lepas tu kena jaga, takut tak ada benda kita. Tuhan belaka. Pilihan pun tak ada, perbuatan pun tak ada, jadi Jabariyah. Takut kot tu. Tu hak radio hak ni kita okeylah. Mungkin tak sepanjang tu lah. Tak sepanjang. Sebab kita berulang kali kedua. Kalau tempat lain akan datang di Masjid Bukit Payung hari Sabtu tu. Lagi masuk baru ke Mekenang. Di Masjid Bukit Payung memang saya akan detailkan balik. Sebab itu tempat baru. Macam sebelum ni di Durian Burung. Yang pun sama. Saya akan ulang. Sebab itu tempat baru. Adapun kita di sini ni sudah berulang. Tapi saya jaga jugalah. Sebab apa? Sebab tadilah. Li'annal khatar fi hazal fanni azimun. Ulama kata kerana kebimbangan dalam bab akidah dan kebimbangan yang besar. Sebab apa? Kalau lucuk di betul pegangan, tak ada agama awal-awal lagi. Walaupun hak zahir tuan pentah kita buat belaka, hak Tuhan larang kita tinggal belaka, pekoh kita comel, tasawuf kita comel, tapi kalau bab yang pertama sah i'tikad tu tidak ada, tak ada agama. Tak ada usuluddin, tak ada din, tak ada tapak agama, tak ada agama. Jadi nak ada tanda buat agama, yang pertama sah i'tikad. Baru lagi kepada yang kedua, ketiga dan keempat. Yang ketiganya menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Keempat, ketiadaan melampaui sakatan. Wallahu